Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Harini FT versus Seri Pahang, yang mana perlawanan ni dimenangi oleh Seri Pahang dengan kemenangan 3-2. Walaupun Harini FT berjaya untuk mengikat kedudukan 2 sama, tetapi gol minit akhir oleh Bakiuddin berjaya menyelamatkan pasukan Seri Pahang daripada tewas di dalam saingan Piala Malaysia First League. Dan jadi tahniahlah untuk Seri Pahang sebab berjaya menang juga selepas berhempah pula lawan dengan Harini FT. Harini FT dibarisi oleh pemain-pemain yang agak terkenal dalam saingan Liga Super pada beberapa season yang lepas, dan mereka juga ada beberapa pemain yang berpengalaman seperti Mak Yu dan juga Khairul Muhaimin yang boleh membantu bahagian dan juga membantu bahagian mereka punya attacking structure dan sebagainya. Jadi perkara ni tak pelik lah kenapa Harini FT boleh bagi saingan kepada pasukan Seri Pahang. Bahkan coach pasukan Harini FT juga adalah Pimanim, antara coach yang boleh dikatakan underrated, yang memang kalau dia handle pasukan kecil, dia boleh buat something kepada pasukan tersebut dengan efisien. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang? Perkara positif yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan daripada Brundo, gandingan daripada Azam Aziz dan juga Ruzif. Yang mana untuk saya gandingan daripada Brundo akan ditugaskan lebih untuk berada di bahagian deeper ataupun bermain sebagai pivot dan sentiasa berada di antara dua centre back untuk memastikan yang dia boleh untuk jadi ball progressor di bahagian daripada bawah. Jadi itu yang dilakukan oleh Brundo. Manakala Azam Aziz dan juga Ruzif, kalau kita lihat kedua-dua player ni saling bertukar posisi, iaitu Azam Aziz akan lebih move forward untuk berada advance di bahagian half space ataupun berada di bahagian wide area untuk bertindak sebagai wide attacking midfielder, dan Ruzif akan lebih berada di bahagian central. Jadi kedua-dua player ni akan complete each other untuk melaksanakan gerakan serangan ataupun attacking structure untuk pasukan Seri Pahang di bahagian middle third. So Azam Aziz akan sentiasa berada di bahagian kanan ataupun wide area sekiranya pasukan Seri Pahang menyerang di bahagian kanan. Kalau pasukan Seri Pahang menyerang di bahagian kiri, maka Azam Aziz akan berada di bahagian kiri. Manakala Ruzif, dia akan sentiasa bergerak untuk memberi support kepada Azam Aziz untuk sentiasa ada ruang bagi pasukan Seri Pahang buka game. So benda ni positif lah. Jadi apabila pasukan sering cover position ketika mereka menyerang, maka mereka akan sentiasa boleh memberi support dan memberi kebebasan kepada wingback untuk buat larian overlap dan sebagainya. Contoh kita ambil gol daripada Syazwan Andik, bagaimana Syazwan Andik boleh membebaskan diri untuk cover up bahagian wide area dan buat underlap sebelum dia menerima bola daripada hantaran pemain teammate dia untuk dia score the goal. So benda tu effectively bagus lah. Sebab apa? Sebab bahagian tengah cover up bahagian winger untuk membolehkan wingback ataupun pertahanan di bahagian kiri ataupun kanan untuk buat overlap ataupun underlap masuk ke dalam di box. Jadi perkara inilah yang membantu untuk efektifnya ataupun keberkesanan attacking structure pasukan Seri Pahang yang suka guna attack di bahagian wide area dengan penggunaan wingback. Jadi mereka ada support yang banyak dan backup yang bagus daripada bahagian tengah untuk membolehkan mereka menyerang di kawasan wide area dengan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cerita pasal pasukan Seri Pahang, sebenarnya semalam mereka dah bermain dengan baik. Azam Aziz, Ruzif dah menjadi link up player untuk bahagian attacking. Mereka berjaya untuk cari one to passing, short passing untuk penetrate pemain-pemain pertahanan Harini FT, untuk mencari Kepa Sherman dan juga David Rowley. Tetapi sayang, daripada segi ketumpulan, boleh dikatakan dalam perlawanan ni, walaupun ada beberapa gerakan berjaya masuk ke dalam D-box dan mencari Kepa Sherman dan sebagainya, daripada segi finishing masih lagi perlu diperbaiki. Sebab kita boleh nampak yang mana Kepa Sherman untuk game ni berada dalam tahap yang bukan tahap dia yang sebenar. Sebab dia ada chances, tetapi dia ada peluang tapi dia gagal execute dengan baik. So benda tu kita perlu untuk perbaikilah. Sebab semalam dia gerakkan lawa, tapi Kepa Sherman gagal untuk menjaringkan gol dengan baik lah. So benda tu oleh Kepa Sherman perbaiki lagi. Dan kalau kita lihat overall gameplay yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang, mereka lebih kepada suka penggunaan di bahagian wide area dan juga crossing untuk mencari target man mereka ataupun mereka masuk dalam D-box dan mereka cut back. Perkara tu efektif dan berjaya, tetapi daripada segi finishing drill mereka masih lagi perlu perbaiki. Mereka perlu execute setiap peluang yang mereka ada dan mereka perlu lebih kompos di dalam kawasan D-box untuk score the goal. Itu untuk kelemahan lah. Untuk kelemahan lagi, untuk defend department pasukan Seri Pahang, mereka perlu aware dengan transisi dan juga untuk bentuk balik mereka punya defending department dengan lebih solid dan lebih compact. Sebab semalam mereka buat simple mistake terus dihukum oleh Harini FT untuk gol pertama dan juga gol kedua. So
mereka kena perbaiki komunikasi dan juga mereka punya gap antara defense department, antara pemain-pemain lain semua mereka kena perbaiki lagi untuk tak buat simple mistake yang membolehkan pasukan lawan comeback. Jadi itu untuk pasukan Seri Pahang. Untuk pasukan hari ini FT, sebenarnya boleh dikatakan mereka dipenuhi dengan pemain-pemain yang bagus. Mereka bermain dengan back 5 dan dalam transisi menyerang mereka bermain dengan back 3 dan sebagainya. Cumanya di kawasan final third pihak lawan, apa yang kita boleh nampak adalah daripada segi counter attack punya transisi ataupun situasi counter attack yang mana pasukan hari ni FT selalu buat decision wise yang agak mengecewakan, yang mana kalau kita lihat ada satu counter attack yang dilakukan pada minit 30, Anthony Balin ada peluang untuk buka game lebih awal ataupun push bola ke hadapan untuk cari teammate dia, tetapi dia dengan solonya nak bawa sampai dia kehilangan bola. Sedangkan kalau dia buka game lebih awal, pasukan hari ni FT dah ada chance ataupun peluang yang lebih tinggi, probability untuk score. Jadi benda tu yang perlu diperbaiki lah, sebab banyak dalam segi situasi counter attack hari ni FT banyak memberi ruang dan juga lambat untuk buat decision, lambat untuk memberi support kepada pemain di hadapan, yang menyebabkan peluang counter attack yang boleh score the goal terus tak ada chance untuk score the goal sebab di recovery balik oleh pemain-pemain Seri Pahang dengan cepat. Dan sepatutnya dah boleh berlaku transisi yang lebih better, tapi mereka yang buat kan benda tu lambat disebabkan decision making yang agak lambat. Jadi untuk pemain pasukan hari ni FT, untuk decision making terutama dalam counter attack, mereka perlu perbaiki lagi, dan untuk defense mereka perlu perbaiki lagi, perlu lebih kompos, perlu lebih compact, elok buat simple mistake. Sebab semalam gol Seri Pahang agak mudah lah, agak mudah sangat kan. Jadi communication perlu, blocking, intercept semua perlu. Jadi hari ni FT kemungkinan mereka boleh buat kejutan dalam second leg. Kita tengok macam mana, adakah mereka improve ataupun tak untuk gameplay mereka. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.